Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, kita dapat berkumpul mendengar cerita, kisah, ayat-ayat, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat yang asli, yang suci, yang tidak ada cacat cela, tidak ada compang-camping, tidak ada bengkok-bengkok, lurus, mustaqim, ila siratul mustaqim. Allah membukakan kepada kita dengan rasa kasih sayangnya. Dengan itu kita faham, kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah rahmat Allah. Seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan, iaitu yang diajarkan pertamanya kepada 7 penduduk Kahfi itu, pemuda-pemuda Al-Kahfi. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam naungan rahmat Allah, iaitu di dalam gua, maka itu Allah SWT telah mengajarkan, mengatakan dengan menyuruh membaca id awal fityatu ilal kahfi. Id awal sebelum dia nak memasuki pintu gua tu, ilal kahfi, kepada kahfi, penduduk kahfi. Faqalu, Allah suruh berkata, maknanya kata-kata yang suci daripada Allah mengajarkan kepada mereka. Qalu Rabbana, sebut nama Tuhanmu. Ya Rabbana atina min ladunka rahmah. Maknanya segala apa pun dimulai harus dengan rasa ketuhanan, kesucian, dengan kita memintakan betul-betul rahmat. Rahmat itu makna di sisi Allah aja yang ada. Rahmat tu hanya di sisi Allah. Maka kita pecahkan, iaitu rahmat tu tadi yang mereka pohonkan tu adalah benar-benar dengan keyakinan. Kita kadang-kadang kita sering melupakan ataupun kita sebut rahmat Allah, tapi kita tidak duduk kat makam. Makam itu kita betul-betul merasakan rahmat. Rahmat iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Mana kita nak pecahkan sekali rahmat, minta di sisi Allah dia kata. Jadi lain yang macam kalau kita faham, sekadar kita faham rahmat je, kita tak nampak lagi yang di sisi tu tadi. Dia aja yang boleh bagi rahmat. Mana dia aja bagi rahmat, mana di waktu tu kita dah dalam keadaan tidak ketiadaan. Mana bila ketiadaan kita dalam kesucian.
Bila kita dalam kesucian, ketiadaan kesucian itu datang, maka di situlah kita mendapat rahmat Allah. Tapi dalam keadaan kita mohon rahmat Allah tapi kita ada kedirian, maka tidak ada kesucian. Itu beza dia. Orang yang mengetahui rahmat di sisi Allah dengan rahmat yang dia dimaksudkan tadi, dia masih lagi dia mempercayai. Contoh saya bagi tahu, maknanya dia tidak memandang nurullah. Kalau orang memandang nur Allah, dia nampak rahmat itu turun. Sebab dia memandang dengan pandangan rahmat juga. Yang dia nampak pun nur Allah tu rahmat juga. Mana menunjukkan ketiadaan. Bila ketiadaan tu, maka tiada apa-apa yang nak dituntut. Tidak ada lagi apa-apa yang maknanya dah selesai. Maknanya tidak ada ketakutan lagi. Penduduk kafir tu maknanya bila dah minta rahmat Allah, maknanya kita ni dia dah rasa macam dah selamat Tapi kita minta maaf lah, kebanyakannya bila sebut rahmat kita masih rasa tak selamat pula lagi. Masih lagi ada lagi. Maknanya kita kurang mana. Katanya bila kita kata Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min. Ini kata sebut rahmatan ni, kita nak di sisi dia tadi, rahmat tu tadi automatik makna kita dah tenggelam dah, maknanya ketiadaan. Tapi kalau masih ada lagi, makna kita masih lagi ada kita ada rahmatan ni, mana tenggelam di sisi tu tadi, mana 100% kita ni diuruskan oleh Allah. Bukan lagi kita ni merasakan lagi ada kedian kita. Kalau penduduk kafir tu dia tak faham makam ni, dia tak akan dapat ditidurkan Allah 300 campur 9 tahun. Asal dia faham apa makna rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyad. Jadi diminta betul-betul diri ni sentiasa diurus oleh Allah. Dijelaskan lagi dalam ayat tu, dia dah di sisi Allah tu, mana dia dah tenggelam, tak ada. Lepas tu semua keadaan dia tegurkan dengan semuanya diuruskan oleh Allah. Saya nak bagi tahu, maknanya ini daripada saya kupas kau, yang saya mengalaminya. Saya membaca ni dah dekat, bukan membaca, saya nak dapatkan makam ni, makam doa yang Allah Ta'ala ajar pada penduduk kafir dan Rasulullah amalkan, para Nabi pun sebenarnya amalkan, para wali Allah amalkan ya. Dalam Quran tu, surah Kafir ayat 10 ni kan. Bila saya dah dapat makam tu, baru saya tahulah, rupanya kita selama ni kita belum, kalau kita tak bedah siasat betul-betul, tak minta betul-betul apa maksud rahmatan wa hayyi lana min amrina syada, maknanya kita masih lagi menyebut tapi kita tak dapat makam dia. Tapi bila saya dah buat 20 tahun lebih saya buat. Tapi bukan makna 20 tahun, maknanya saya dapat, maknanya di waktu saya nak tidur tu saya dapat. Tak sampai, maknanya saya amalkan tu, maknanya dalam lebih kurang 3 tahun lah. Ya. Itu khusus tu je. Tu. Rupanya bila dia masuk pada makam tu tadi, kita dah tak ada rasa ada kita dah. Dia ada satu macam, kalau kita makan durian, mula-mula dia datang rasa tadi yang mula-mula. Bilakah kita makan mula-mula durian tu? Siapa yang suruh kita makan? Katalah 20 tahun dulu. Katalah 20 tahun. Yang mula-mula kita makan durian.
simpulan-simpulan ni daripada Pahang ke apa dia bawa, dia suruh kita try. Kita umur kecil lagi tu. Waktu tu cuba ingat balik, kita tak pernah rasa durian. Macam mana? Adakah dalam otak kita tersimpan rasa durian? Tak. Tapi sebenarnya sebelum kita makan tu, maklumat durian tu dah ada. Rahmat di sisi dia tu dah ada. Untuk memberitahu pecahan ni tadi, apa saja yang ni kita pecah buah durian ni maknanya semua golongan boleh faham. Saya nak gitu. Maknanya bukan maknanya dia ni belajar ilmu tinggi baru boleh faham kupasan sahaja, bukan. Saya buat daripada syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jadi tak ada alasan saya nak cerita makrifat, ada. Saya ada bermula pada bawah. Macam Rasulullah SAW, dia cerita daripada dia nak sempurnakan tu tadi, dia Waalaikumsalam. Dia duduk. Dia duduk. Dia duduk. Duduk. Sini lah. Ini air kopi. Saya memintanya tadi setelah datang rasa anzala ala turun. Faham? Sebelum dia nak datang tadi, saya macam-macam, nak Milo ke, nak apa ke, nak tukar selera lah, ais lah. Dia ada berlawan tu dulu. Berlawan semua bukan. Kun fayakun, Allah Ta'ala suruh kopi kosong. Jadi dia tanpa huruf, tanpa perkataan, tapi dia berbentuk sir. Dia datang tu berbentuk rahsia. Daripada sir rahsia Allah, sir Allah, Nur Muhammad, masuk terus kepada roh. Tersentuh roh kita kat dalam, sentuh pula nyawa, sentuh pula hati, sentuh pula tubuh, terus sebut. Cepatnya tadi kan, seram. Kita menyangka. Cuba tadi dia, kita macam rasa seolah-olah kita belum makan durian. Kita ingat kita sebenarnya bila tersentuh, kita pernah lebih rasa lebih enak daripada ni. Apa tu yang lebih enak tu? Cuma kita tak tukar. Allah tu lah tadi. Saya cakap tadi. Jadi kita terkejut tu tadi, kita bawakan tauhid. Ya Allah, engkau lagi. Macam mana pun rasa ni, engkau nak mentajalikan, sebenarnya engkau lebih enak lagi. Tak? Jadi ajarkan tauhidnya apa pun saja. Tapi kita daripada kecil yang masa kita makan, kita tak ada makom tu. Jadi bila tak ada makom, ni kalau saya tuang air ni ke sini, dia ada bekas. Ni saya tuang ini ada bekas. Ni saya tuang ni ada bekas kan? Faham saya tuang. Ada bekas. Tapi sekarang kalau saya tak ada bekas, saya tuang, ke mana pergi dia? Rugi tak? Itulah je kan. Kalau kita tak ada makam, gitulah. Tapi kalau dia ada makam, dia akan tempat tu wahdah mentauhidkan. Sampai tak? Tapi kalau tak sampai, innal insan, rugi tak? Dia cakap tu. Jadi kita nak cari proses yang tadi. Apakah yang dikatakan tadi penduduk Kahfi, Rasulullah pakai doa ni, ayat 10 surah Kahfi ni tadi. Macam mana kita nak betul-betul pakai dia, sehingga kita meyakini betul-betul bila kata sebut rahmat Allah je, kita dah tak nampak lain dah. Semua kita nampak semua. Kita dah tenggelam situ, dah tak ada. Dia sebenarnya akan balik kepada kedirian dia je ada. Maka tu tadi kalau orang dah amalkan doa tu nanti, hidup dia tadi sentiasa dia akan rasa Allah yang susun. Dia kalau saya maknanya membohongi, kita tidak akan nampak Allah.
Boleh saya cerita nanti, tapi engkau tak akan nampak Allah, engkau rugilah. Aku menipulah dengan kamu orang semua. Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala kata gitu. Kalau aku menunjukkan ini, maka engkau akan tertipu. Kan? Tapi sebenarnya aku nak menunjukkan nurku, maka engkau tak nampak gelas ni. Allah Ta'ala kata gitu. Itu tanda aku rahmat Allah. Itu rahmat di sisi Allah. Izawal fityatu il kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa haylan. Maknanya kita akan dapat rasa yang begitu nanti. Ni saya pecahkan daripada bawah ni. Lepas tu kau, bila kamu orang buat, siapa yang nak buat tu, baru untunglah dia akan merasakan setiap tindak tanduk bila makin halus. Bila kita nak tidur, kita bangun tidur, bila kita nak tidur nanti terasa roh kita ni nampak dia yang bawa. Kita tak rasa siapa-siapa bawa. Walaupun apa kenderaan pun datang waktu tu kan, contohnya kita bawa, kita rasakan Allah yang bawa. Itu berkenaan nak tidur tu, keluar roh kita. Kemudian kita bangun tidur, kita baca tu lagi. Kita minta Allah juga uruskan rahmat di sisi dia tadi, dia uruskan diri kita. Maknanya dalam doa tu kan. Nanti dalam kehidupan kita nanti, cantik aja susunan dia. Ni maknanya, ni pengalaman, maknanya bila saya dah dibagi nampak oleh Allah Ta'ala, dibagi rasa duduk makam yang sebenar-benar. Bukan sekadar sebut aja. Faham dan juga amaliakan duduk kat makam tu. Dia bawa jumpa ni, dia bawa jumpa ni, semua saya nampak. Macam contohlah, saya berjalan tadi, saya dah rasa diri saya, bukan saya yang, saya nampak Allah yang gerakkan kaki saya berjalan. Dia makin halus tau. Makin dia nak hilangkan diri. Memang rahmat tu maknanya dia nak menghilangkan diri. Maknanya, ini bahasa saya ni, istilahkan senang. Allah tu cemburu kalau kau ada diri kau lagi. Maknanya, ataupun kau bersandar dengan siapa pun, termasuklah kau bersandar diri dengan kau, Allah tu cemburu. Sebab engkau dah bagi tahu kau nak dia je. Maknanya tak nak lain, rahmatan lil, maknanya bukan rahmatan, izawal fityatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana. Maknanya kau dah tak nak yang lain, kau nak semata-mata dia je yang urus. Dalam doa tu, kesimpulan daripada titik doa tu, maknanya kita betul-betul 24 jam kita nak dia yang atur diri kita. Itulah dia. Itu pasal penduduk kafi boleh 309 tahun tak makan tua. Dia pun tak tahu yang dia dah berada di dalam keadaan tu. Dia pun tak tahu. Haji Razak, duduk sini dekat. Tak apa, tak ada ganggu. Duduk sini sambil-sambil. Duduk. Tengok video tu takut ganggu. Tak apa. Nampak masuk suara pun jadilah. Sambung sikit lagi Bila kita duduk kan betul-betul makam tu tadi, doa tu dalam kehidupan kita, baru kita tahu rahmat Allah tu tadi sentiasa 24 jam dengan kita. Kita tak menyangka lagi, apa pun nafas kita turun naik, terkelip mata kita, bunyi apa pun yang masuk dalam diri kita, semua kita dengar dia semata-mata. Itulah saya nak ceritakan tadi, macam mana penduduk kafi tu, dia senyap sesenyap, semua dia rasakan, semua Allah susun. Sampai 309 tahun pun dia tak sedar bahawanya dia di dalam keadaan disusun oleh semua. Tapi sebenarnya bila kita faham, kita dah dapat makam ni, baru kita tahu selama ni kita angan-angan je, kita rasa kita yang kita menutupi bahawasanya itulah sebenarnya, baik iblis, baik malaikat, baik, sebenarnya semua dia yang atur. Bila kita duduk makam ni lah. Ni dan saya cerita seronoknya tadi. Jadi kita tak nampak baik iblis, baik malaikat, baik apa semua pemakhluk Allah, semua kita tak nampak ada kuasa. Dia halusi sampai kita tahu dalam hidup ni maknanya dia je. Kita pun tak pernah ada. Yang kita tak pernah ada.
Memang kita ni menyangka ada sebenarnya, tapi sebenarnya kita ni tak pernah ada pun, yang ada dia je. Dia tu jadikan kita. Bukan nak mengatakan kita ni ada, tapi dia nak menjadikan kita, nak tunjukkan dia yang ingin aku dikenali, aku mengenal diri. Jadi ni saya cerita maknanya daripada bawah ni, bukan saya cerita daripada atas terus mening kepala orang, tak. Ini siapa-siapa pun kalau jernih hati dia, ambil betul-betul dibagi kepahaman hidayah Allah, dia akan faham. Itu tak boleh. Ini sebenarnya ini. Baik kita nampak kalau ni benda telefon ni sebelum jadi, cuba kita pecahkan dia. Kita pecahkan telefon ni, bukan pecah empaskan. Mana telefon ni tengok getah, tengok apa besi, ada tembaga, ada apa lagi? Berapa banyak nama dalam ni. Besi siapa jadikan? Ada getah siapa jadikan? Ada apa? Pasir, kaca daripada batu apa-apa kan. Jadi ada tak satu benda yang bukan daripada Allah. 100% kan daripada. Sebab tu pula kita balik pula. Ni Korea yang buat. Siapa pencipta dia, nama dia? Songkong apa benda nama lah. Yang penting siapa bagi dia idea ilmu ni? Siapa bagi dia hidup? Siapa ada kita nak, kalau kita kaji ada kita nampak lagi. Ada tak? Tak ada. Tapi kita suka sangat meletakkan Allah tu cemburu. Kita meletakkan. Jadi aku tak nak merosakkan kau dengan aku menjadikan sesuatu tu bukan untuk membuat engkau lupa pada aku, tapi aku menjadikan semuanya nyata. Aku nak nyatakan aku. Mengapa aku tak nak tipu engkau, kata Allah. Sebenarnya apa yang aku nyatakan ni supaya engkau sentiasa nampak aku, tapi engkau dah menutupi kau. Benarnya bukan kau aku nak tunjukkan ini. Kalau aku nak jadikan ni, aku tunjukkan ni, mana aku telah menipu engkau, tapi aku jadikannya bukan aku nak nipu engkau. Sebenarnya aku kaji balik, siapa yang gelas ni daripada mana asal dia tu. Dia faham. Itu kalau kita fahami balik tu doa tu, baru kita nampak makam, baru boleh duduk kita makam tu. Kalau orang kata engkau dah beramal tak? Kata maknanya kita, aku amal lah ayat ni lah ni. Wa may yattaqillah. Itu engkau bukan beramal, engkau baca. Ya. Engkau baca tak doa penduduk kafi? Baca isa awal fitiyatu ilal kafi tu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Dah 10 tahun engkau amalkan. Itu bukan amal, tu baca. Enggak. Kita kalau tak faham, kita ingat kita baru sebut durian, kita kata kita dah rasa durian. Tu baru sebut nama durian. Kalau merasa durian kan lain. Benda itu bukan untuk dipamerkan, nak di makam kau tu nak diamalkan mana. Baru kita duduk kat situ. Nampak? Subhanallah. Berapa banyak dah kita dah membuatkan kezaliman. Bila kita dah dapat ni kan, berapa banyak lah kita, pandangan kita aja dah kita rasa macam kita dah cinta kepada Allah, tapi sebenarnya kalau cinta, mengapa Allah tu tak suka, Allah tu cemburu, engkau buat lagi. Ya. Allah tu cemburu bila engkau pandang benda yang dinyatakan, benda yang nyata, kau tak nampak dia yang menyatakan. Allah tu cemburu. Allah tu dia tak kisah, tapi dia tu dah sayang, dia merendahkan diri dia. Dia nak engkau tu tadi untuk dia kan. Jangan kau tadi duduk selain daripada. Jadi kau kena rahmatan, betul-betul duduk dalam rahmat dia tu gitu. Penglihatan kau, hidup kau 24 jam, hidup kau sentiasa memandang nurullah. Kan sebutkan Allah kan, dia kata pula nanti kita apa yang kita pandang Allah tu banyak pula. Yang kena jenis tak faham kan. Bukanlah maknanya kita sesuatu tu kipas tu kita nampak kipas. Mana orang yang dah nampak nurullah ni, maknanya dia nampak siapa yang menggerakkan tu adalah Allah. Dan yang
yang memberikan kenyamanan tadi itu bukan angin tetapi Allah. Sebab angin tu adalah ciptaan Allah. Jadi dia memandang siapa yang menciptakan angin tadi. Komplit lah, makna dia dah tak ada 100% hidup dia keyakinan betul-betul dalam rahmat Allah. Dia kata tadi, dalam rahmat Allah itulah dia. Kita minta rahmat Allah tapi kita tak tahu kita dah terkeluar daripada rahmat Allah. Apa dia kita rahmat Allah? Kita bersandar selain Allah, maknanya lari tajuk lah. Kita minta Rabbana atina min ladunka rahmatan wa haylan, dan uruskan kehidupan aku. Tapi kita sendiri tak memakamkan apa yang telah kita nak selalu dengan Allah, tapi kita sendiri perbuatan kita tak bergelas, kita gerak, kita rasa kita yang gerak. Kita berjalan kaki, kita rasa kita. Ini tak sesuai, tak sampai makam yang kita hanya beristighfar tapi kita tak ada kesadaran untuk serik, untuk tidak apa bentuk yang kesalahan lain pun kita. Macam mana kita nak proses, nak mendatangkan diri kita ni bertambah rasa yang kita sebut tu tadi, orang kata masyuk, maknanya tetap teguh. Tapi lagi kita tak faham bila dia nak teguh. Kita langgar, kita kata ya Allah aku bertawakal pada Engkau, padahal mulut aja kita. Bila kita dah rasa senang, kita lupa. Dia tawakal ni 24 jam, senang ke susah ke sentiasa. Seperti orang yang saya cerita dulu dalam Quran, Allah Ta'ala kata bila kapal dia dah pecah tengah lautan, kena ombak yang besar, pecah, satu papan pun tak ada nak dia bernaung. Kemudian dia tenggelam antara naik dan turun. Jadi nyawa dia dah sampai keluar, dia dah tak boleh bernapas ikut dalam diri, nyawa dia kat luar, habislah. Dalam keadaan yang begitu. Kemudian apa dia mohon? Dia betul-betul ikhlas diri dia, betul-betul tawakal waktu tu, ya Allah Engkau aja yang boleh. Betul? Waktu tu dinding yang tu betul-betul doa yang betul-betul ikhlas suci tu tadi, betul tak ada tempat lain nak ada bergantung lagi. Kalau ada kayu nanti dia tak nampak. Dia tak nampak Allah juga. Ya Allah ajarkan tadi macam mana, tak ada apa-apa. Macam itulah keadaan yang Allah ajar. Mesti nak duduk macam tu, nanti dah selamat kita lupa duduk keadaan tu. Betul? Sebenarnya kita selalu kena gitu, rahmat Allah tu kita minta, kita mesti dalam keadaan itu tadi. Mesti dalam keadaan kita tak bergantung dengan diri kita, ilmu kita, apa semua pun kita tak bergantung. Sentiasa 24 jam nurullah yang kita nampak. Kalau bergantung pada ilmu lagi, cemburu Allah. Masih lagi ada makhluk yang kau bergantung lagi. Dan dalam cerita tu Nabi Musa kan dia ada tongkat. Naik Fir'aun dengan bala tentera, dia lepuk mati semua. Tapi Allah suruh larikan diri. Ada nampak macam gunung-gunung, bukit, gua apa, boleh lari kat situ, tapi Allah Ta'ala kata lari ke tepi pantai. Sampai dia tak nampak pertolongan apa pun. Sampai tongkat dia pun dia lupakan, Allah suruh lupakan. Punya dia akhlak dia dengan Allah dia jaga tu. Kan? Padahal tongkat tu memang ada mukjizat tu, tapi dia lupa, dia Allah tak suruh selagi tu dia. Sampai dia nampak laut dah tak boleh apa dah. Memang ni habislah nyawa kita. Allah ya betul-betul. Din Allah nak ajar kita betul-betul wasandar 100% pada dia. Baru makbul doa tu tadi. Baru kau betul-betul dapat rahmat aku. Selagi kau ada diri kau lagi, makna kau ni cakap minta rahmat Allah. Hanya minta, kan? So, jangan main rahmat di sisi Allah tu, gitu maksud dia. Jadi barulah rupanya itulah maknanya para Rasulullah, para Nabi semua, wali Allah. Dia sentiasa duduk dalam keadaan itu. Maka itu dia punya doa makbul. Sebab dia duduk dalam kesucian tu makna dia dah betul-betul Allah ya yang tahu urus diri dia. Apa nak datang, nak suruh apa, betul-betul. Itu yang saya cakap makam tu tadi. Yang kita nak duduk macam satu. Jangan banyak-banyak sebut. Bukan saya tak bagi sebut. Jangan banyak sebut lah.
hingga kita tak faham kita dah melanggar maqam tu, kita tak masuk maqam tu. Kita sangkakan kita dah beramal, rupanya belum lagi, kita baca aja bukan beramal. Itu maksud disangka kan? Tu pasal maksud Allah tu ayat ni suci. Dia perlu suci juga baru kita faham. Kalau ada diri kita, dia dah benda tu suci mana boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Tak boleh campur hak dengan batil. Dah Haji Razak, okey? Okey, baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka puasa ada. Orang rumah nak buka puasa. Itulah ni. Kita tak ada. Orang rumah aje. Iyalah. Kita bagian puasa lain. Ha. Alhamdulillah. Itu tadi. Satu persatu Allah Ta'ala kupaskan supaya kita ni jangan kelang kabut mengamalkan Quran, kata Allah pada Rasulullah. Satu persatu ditunjukkan pada Rasulullah supaya Rasulullah menduduki satu makam ke satu makam. Maka tu susunan ayat Quran tu dia ada dia punya. Walaupun Rasulullah dah komplit dan dapat masuk, tapi tetap Allah ajarkan satu makam ke satu makam. Dan makam-makam para nabi ni dia lagi grade tu grade tinggi lagi. Kita mampu mengupaskan tapi tak boleh mampu nak duduk lagi. Sebab kita punya kemampuan handphone kita ni harga 500. Jadi berapa gig ya boleh? 24 gig contoh dia kan. Dia punya Android kan, tak boleh nak besar kan, jadi banyak tu. Jadi para nabi ni Allah bagi dia punya Android tu besar. Jangan kau minta Android pada nabi meletup kau kan. Jadi gitu. Yang penting mustahaknya kita tahu kita dengan Allah, itu yang banyak mana kita jangan minta. Kita cukup kita dengan Allah tu. Nanti jangan kita minta mukjizat lah kan. Kita bukan tak boleh. Kita kemampuan mana kesabaran Nabi, ujian yang Nabi tertimpa tu kita tak mampu, janganlah kita minta yang maknanya. Tu. Maknanya kita minta yang maknanya Allah dah qadarkan kepada kita tu. Alhamdulillah lah, cukup. Yang pentingnya kita sentiasa dengan sama jugalah. Ya. Cuma makam tu Allah dah, para nabi tu dah memang ranking dia gitu. Jangan kita kata rugilah, bukan rugi masalah. Dia asal kau dah kenal Allah, kenal diri tu dah untung dah. Cuma dia nak naikkan grade tu tak kisah. Bagian posisi apa, posisi nabi, posisi wali Allah, posisi apa arifin billah. Jadi dia ada posisi kan. Tak apa, yang penting kau jadi orang awam pun tak apa. Yang penting kau dengan Allah istiqamah, jaga tu tadi. Itu dia nak naikkan ke mana, dia nak naik makam wali, dia naik itu jangan kau fikirkan. Yang paling mustahak, paling tinggi kau dengan Allah, itu dah cukup lah. Kau dah tak ada rasa kedirian, kau sentiasa dia aja, kau tahu yakin dia aja yang urus kau. Dan semua makhluk yang kau nampak sekian alam ni, semua kau nampak semuanya dengan sekali pandang, semuanya kau nampak dia aja yang mentadbirkannya. Mentadbirkan dia sama. Maknanya tak ada siapa yang boleh mentadbir dan mentakdirkan. Subhanallah, itu saya cakap tadi, itu dah makam dia, maknanya dah makam, maknanya Allah tu dah, dia tak, maknanya dia tunjukkan sesuatu sambil dia jelaskan pada kita diri dia, maknanya gitu. Maknanya kita dah dapat rahmat Allah tu. Kita tengok sesuatu kita tak nampak benda tu dah, maknanya ni Allah dah bagi kita pandangan dia, sebenarnya tak ada gitu. Dan bercakap pun sama juga Kak. Kita dah, apa yang dia suruh cakap itu yang kita tak ada akan merasa yang kita ini ada satu patah perkataan pun. Nak gerakkan bebek kita pun dia kita rasakan. Dia makin halus nanti, makin halus. Itu nanti kamu akan rasa, di situlah kemanisan. Makin kamu hilang, makin tak ada, kamu tak ingat dia aja. Dia lagi manis. Sebab dia tak nampak benda lain ada boleh buatkan apa-apa. Dia tahu Allah semua gerak motor, gerak kereta, gerak dah. Semua dia nampak, semua Allah ya. Ada dia rasa risau lagi. Dia tenanglah penduduk kafir tu. Sampaikan tenang dia tu tadi, tak sedar dah 309 tahun. Mula Allah Ta'ala kata tidur. Lepas tu dah sudah cerita tu, kamu menyangka dia tidur, mereka bukan tidur, Allah Ta'ala kata.
Apa maksud dia? Mula Allah Ta'ala kata kami tidurkan. Kemudian last sekali Allah Ta'ala kata sebenarnya mereka bukan tidur. Kalau kamu lihat mereka terapung-apung, berpusing-pusing, kamu akan lari hintang bukang kalau nampak. Macam mana Allah bolak-balikkan dia tu. Berpusing macam mana kita pun tak tahu. Jadi dia percepatkan alam tu ke macam mana, tiba-tiba dia tahu-tahu dia dah Allah percepatkan alam tu. Jadi satu malam jadi 309 tahun. Dia rasakan satu malam. Macam mana tu Allah Ta'ala punya. Kalau kamu tengok keadaan orang, kamu akan lari lintang bukang tengok. Macam mana kan. Dia balik. Ada satu cerita dululah masa saya kecil. Orang putih buat cerita lah ni. Dia boleh balik ke zaman apa, ke belakang. Apa tajuk cerita tu? Dia boleh balik. Dia ambil dalam Qurannya cerita. Boleh. Allah boleh jadikan, boleh dia nak balikkan ke apa, zaman sana dia bawa. Saya pernah mengalami ketika perang Badar, Allah tu bawakan saya duduk dalam kisah tu, seolah saya ada di situ. Itu kita tak boleh apa, tapi kita ini semua Allah Ta'ala dia nak bawakan kita Asra, nak bawa jalan ke depan. Macam Nabi dia bawakan masa yang ke depan, dia nampak kan ilmu di sisi Allah. Ada tu Rasulullah yang dulu pun Rasulullah dah tahu dah ke belakang-belakang tu kan, sampai mula-mula penciptaan Allah pun Rasulullah tahu. Ya. Ni. Bukan dia tak ada Nur Muhammad pertama Allah jadi. Keadaan Allah Ta'ala asal-asal dulu macam mana Nabi Muhammad sampai Allah bawakan keadaan al-awwalu ataupun huwal awwalu, yang tanpa permulaan tu. Rasulullah kenal Allah tu belum ada apa-apa lagi waktu tu. Allah Ta'ala tu macam mana keadaan dia, dan solat Allah Ta'ala tu macam mana Rasulullah dah macam mana ni, ada ke Allah Ta'ala solat? Itulah susah nak cakap. Engkau punya solat, kau ingat solat tu gini, Allahu Akbar. Solat Allah Ta'ala tu lain. Dia tak perlu siapa-siapa, dia tak perlu jadikan sesiapa, dia cukup memuji diri, asyik dengan diri solat kan. Dia tak perlu. Tu. Jadi bila dia tajalikan tu menunjukkan sebenarnya itulah. Kata kalau kita betul sampai kepada maqam dia tadi, bahawa tak ada. Sebelum nak tak ada tu istighfar. Kerana banyak alam nasyrah la qasad nak dibuangkan diri kita. Nak dileburkan balik kesalahan kita. Istighfar. Maknanya kalau bahasa Allah, alam nasyrah lah, jangan bawa lah apa-apa. Diri kau pun jangan bawa. Sampai datang kenderaan kunur nanti baru itu yang kenderaan daripada aku. Mana aku yang panggil nanti. Mana solat ni siapa panggil? Sentiasa tak? Jadi sentiasa kita tak boleh ada rasa diri, baru sampai, baru solat lah. Solat ni nyambung menunjukkan sebenarnya bila dah sambung tak ada. Itulah makna solat. Tapi dalam solat kau nak rasa ada diri, mana putus lah. Mana kau yang tidak wusul, tidak sampai. Dan bila kau dah sampai pula, selama ni sebenarnya dia je ada, kita tak ada. Bila itu tanda orang tu dah sampai. Kalau belum sampai, dia akan kata seolah-olah susah lah kan. Tapi bila dah sampai, rupanya dia bukan ada kat mana-mana pun kan? Dia tak pernah berpisah pun. Sekeluruh dia menguasai. Wahwa bikulli syai'in. Kita ni yang semua ni yang tak ada, yang ada dia. Kita yang perasaan ni tu ada, ni ada macam-macam. Sebenarnya dia je yang ada. Nampak? Bila dah sampai tu bolehlah kita ceritanya tu kan. Tu mana dinding tauhid, mana dia dah sampai tu kita dah tak ada lagi dalam apa diri kita dah. Yang adanya baru boleh disebut cakap. Ya. Kalau orang yang tak faham dia kata, macam mana ni kau kata dalam diri kau? Kalau orang yang tak sampai memang. Ya. Tapi jangan ya kita maknanya dalam keadaan kita tak kenal diri, kita nak memahami Allah. Rasulullah Allah Ta'ala pun kata, kalau nak kenal aku tu kena kau kenal diri kau dulu.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan. Nanti kau dah perhatikan, rupanya aku tak ada. Barulah nyata yang ada hanya dia. Tapi kau nak terus kenal Allah, tak boleh, takkan boleh punya. Allah. Jadi itu dia suruh kita banyak-banyak istighfar sebab itulah cara jalan nak mengenal diri. Melebut istighfar, banyak kesalahan sangat kita buat. Ya. Kita proses tu dulu. Minta ampun, bersih sampai kita tahu penghabisan bersih rupanya ketiadaan. Lebur semuanya. Baru datang kesucian. Kalau ada lagi di engkau belum penghabisan punya wuduk adalah mesti mengetahui bahawa kita tak ada. Itu makna barulah akan datang rahmat Allah sentiasa. Yang saya bagi tahu, inna anzalnahu fi, datang qadar daripada Allah. Tak mampu kita nak kira dia punya nikmat Allah Taala, qadar dia nak bagi kita tadi. 1000 bulan apa? Betul itu bahasa tu sebenarnya tak tahu nak digambarkan lagi tu, banyaknya tadi dibahasakan dengan 1000 bulan, min alfi syahr. Tapi sebenarnya tak boleh nak diceritakan. Kalau kita dah dengan Allah ni macam-macam. Itulah kebahagiaan, itulah makna ketenangan, itulah yang dikatakan Lailatul Qadar, itulah dikata inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang jelas nyata kan. Jadi kita tak ada hidup lagi maknanya was-was, tak ada lagi syak lagi, tak ada lagi orang boleh nak bagi kita punya lain punya pegangan, tak ada lah. Ya? Tak ada dah. Kita dah sampai kepada betul-betul qul huwallahu ahad, betul-betul lah. Kita tak nak yang lain lagi. Diri kita pun kita tak nak. Ya? Maknanya kita akan gembira bila kita sentiasa merasakan Allah je lah. Tu gembiralah kita. Tapi kalau kita rasa ada kedirian kita tak gembira. Gitu sekali. Ya, dilatihnya diri kita tadi begitu Allah Ta'ala latih kita. Dan kita akan rasa salah besar bila kita rasa ada kedirian kita, lepas tu kita ada rasa Allah. Tak boleh, kita tak nak. Kita betul-betul macam mana nak cerita tu mana? Itulah dia. Qul huwallahu ahad la ilaha illallah, yang sebetul-betul dinding dia. Tauhid yang zat kita dapat kepada dinding zat tu tadi. Bukan mengkaji zat, dinding zat tu tadi. Kita dah dapat. Wah, itu manis. Rasulullah kata tak ada pahit, manis saja. Dia tak mahu dah. Kita memang dah dia duduk kat situ memang tak nak lain. Tak, yang lain ni kira semua mengarah kepada dia balik. Mana apa pun nikmat kecil semua kita akan nampak. Ais campak kat dalam air laut. Hilang ni kan, hilang. Dia dah duduk kat dalam lautan tu tadi. Mana apa bentuk nikmat campak pun, ais campak semua jadi air balik. Kita dah kembali ke mana? Kepada kemuncak kenikmatan yang sebenar dia tadi. Jadi itulah Rasulullah tadi diutus. Inilah berita yang dikatakan disuruh oleh Allah tak sampaikan. Berita gembira. Jadi bukan dia Nabi diutus untuk menjadi khalifah, memimpin dunia. Itu iya juga, tapi bukan itu. Itu manusia yang menilai. Nabi ke Rasul ke, itu bagi diri Nabi, diri Rasul, dia tak perlu pakai benda tu pun tak apa. Saja nak letakkan nama biar kita tahu je. Handphone ni apa nama, ni Nokia jenis apa, jenis tu je. Tapi sebenarnya yang dia mentajalikan apa yang Allah nak tajali, itu yang paling mustahil, paling yang kita nak faham. Bukan kedudukan tu yang nak jadi raja ke nak, bukan tu. Apa yang Allah suruh tajalikan? Untuk membawa berita gembira, untuk bagi manusia sampaikan supaya kenal diri, kenal Allah. Tak kisah. Ya. Kan ternyata perjanjian Hudaibiyah
Orang kafir Quraisy tak mau tulis nama Muhammad Rasulullah. Dia kata Muhammad bin Abdullah sudahlah, apa nak pangkat-pangkat ni. Kau bukan bersuruh Allah pun, dia kata. Kau tak ada pangkat, kau Muhammad bin Abdullah, jangan. Sahabat marahlah. Nabi Muhammad kata biarlah. Disebut nama aku yang betul-betul, biar. Aku tak perlu orang nak. Wah, mana jiwa Nabi tak, dia tak ada. Dia penting dia punya mesej yang nak dibawa tu oleh posisi yang Allah suruh bawa adalah rahmatan lil tercapai. Kalau iblis posisi dia gitu tercapai. Betul? Itu. Bukanlah makna kita suka kena tolong iblis, bukan maknanya. Dia posisi dia, janganlah kita mengutuk dia, maknanya dia posisi dia menyedarkan dengan cara menunjukkan kesesatan. Ya. Mike Tyson lawan Holyfield. Ya. Dia kena cari kelemahan-kelemahan Holyfield dulu. Dia tahu dah kelemahan dia, latih macam mana nak tumbangkan dia, pukulan tumbuk tu berapa power boleh jatuhkan dia. Dia latih kan. Mula-mula dia anggap musuh lah kan. Tapi bila dah lawan, dia dah menang, dia peluk tak Holyfield tu? Ha, peluk tak? Siapa? Dia terima kasih. Sebab aku anggap kau musuh lah, aku berjaya. Terima kasih Iblis. Al-Fatihah. Ngarut si Ajis ni, Al-Iblis pun Al-Fatihah. Ya. Habis dia sepupu kita, Belaruh. Ya. Dia daripada Nur Muhammad juga. Dia pun daripada Allah. Ke Iblis bukan daripada Allah? Nama dia siapa bagi? Kak, sama tak nama kita Allah bagi juga? Ke ada beza ke? Kita bila buat perbezaan tu bahaya kita. Kita rasa kita baik dia. Padahal posisi sama daripada Allah tu kita. Jadi bahagia tak kita ada musuh tak hidup kita? Tak ada. Yang kita musuh kita diri kita yang menganggap orang lain musuh. Ataupun kita lalai pada Allah, menganggap ada diri itu musuh kita yang paling berat sekali. Bilangkan semua tu sampai baru kita aman. Kita nampak semua iblis tak ada kuasa, kesian dia. Malaikat tak ada kuasa, semua tak ada kuasa. Dia itu kau nampak macam dia bergerak, tapi sebenarnya Allah yang gerakkan. Kursiyuhus samawati, Allah memberikan kerjaan kepada malaikat, pada dia memegang aras tu. Siapa yang bagi kekuatan pada iblis? Apa ni malaikat? Jadi bila itu saya kata kau dah duduk rahmatan wahai lana min amrina rasyada. Kita dah tak nampak apa pun yang ada kuasa. Kita nampak semua yang ada kuasa ni, kita nampak Allah. Semut ke apa benda yang kecil yang besar, bumi semua kita nampak, semua masing-masing dengan posisi yang Allah bagi. Kursi sama sekali pandang. Termasuk kita sendiri, patung yang tak bernyawa, tak ada apa-apa, kosong. Ya. Bila Allah isikan hayat kat pokok, hayat kat, baru dia berzikir, memuji. Dia letakkan pada hayat pada iblis, baru dia tahu posisi dia, hayat dia untuk siapa yang letak hayat tu dalam iblis? Siapa yang letak malaikat? Ya. Jadi bila kita pandang ke situ, ya Allah, selama ni banyak silap aku, ya Allah. Kan salah, pandangan kita salah dalam mentafsirkan Al-Quran, dalam mentafsirkan hadis. Kita tak faham sebab kita tak mau kenal diri, kita kenal Allah dulu. Okay? Hadis tu betul lah, tapi kita salah Allah kan. Tu. Jadi kita kena duduk sunnah Nabi, iaitu faham kenal diri, kenal Allah dulu. Itu sunnah Nabi yang nombor satu. Ya, tu yang nombor satu. Awal-awal kita kena gitu. Sebab Nabi SAW diri dia sendiri, dia harus kenal Allah, kenal. Baru dia bawa watak ni. Sunnatullah tu, lu baru sunnaturah. Ati Allah, ati or. Jadi kalau kita buat ni dulu tanpa kita, sedangkan Nabi sendiri pun dia bagi tahu dengan apa sahabat-sahabat orang di zaman Rasulullah tu mengenal Allah. Dia bawakan tu dulu 16 tahun, berbelas tahun dia ajarkan tu dulu. Pastikan betul-betul dah ramai semua tahu, barulah Islam tu akan naik. Sebab masing-masing dah tak ada nampak siapa-siapa kekuatan. Kita dah tak ada, bukan nak rebut kuasa. Kita betul-betul nak menegak kalimah, tajalikan Allah je. Betul? Jadi orang yang berperang macam tu kau nak adab ke?
Mana boleh. Tapi ada kala zaman Nabi bila tak ikut arahan Nabi, dia dah rasa sombong. Perang Uhud contohnya, dia dah rasa macam dia selamat. Padahal Nabi kata belum lagi, selagi kan, kena juga kan. Padahal dia dah berpegang. Tapi bila dia lepaskan balik, perkataan Nabi tu daripada Allah tu, jangan kau rasa senang. Ya, maknanya kau dah rasa senang, kau rasa ada kedirian kau. Kau nak ambil harta tu, apa rampasan tu tadi, kau dah rasa diri kau. Kan kau turun bawah kan? Nabi dah kata jangan. Jangan kau ada tunggu arahan daripada aku. Nanti aku kata turun baru tu. Jadi kau dah ngikut kepala nafsu kau. Kalah tak? Kalah. Tapi kalau kau betul-betul dengan Allah, kau tak ramai pun. Ramai yang kau hadap yang ramai, kalah yang ramai. Sebab engkau betul dengan Allah. Jadi di situlah kekuatan kita umat Islam ni sebenarnya di situ. Kerana betul-betul ikut 24 jam sistem Allah. Itu yang dikatakan apa, ihdinas siratal. Itu jalan yang lurus tu adalah sentiasa tak ada rasa diri dengan Allah. Jadi kau dah dengan Allah dah, tak ada bengkok lah. Apa yang sampai nanti semua ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam kitab-kitab wali-wali Allah, semua ada. Tapi kalau kau tak dengan, kau ambil tu dulu, mana Allah cemburu, Allah tak akan bersama kau sebab kau bersandar kepada. Tak apalah, kau belajar boleh belajar. Banyak-banyak boleh. Saya bukan kata tak boleh, banyak kitab-kitab, kau jumpa guru-guru belajar kitab ni secara apa? Tak laki ke apa, buatlah. Kau nak taranum, kau kena apa, tinggi belajar, tak apa. Tapi bila kau dah tahu tu, jangan kau bersandar, kau bawa benda tu. Letakkan ke tepi, bukan suruh buang. Letak tepi kau selalu dengan benda tu bukan tak bermanfaat, tapi dia tu dijadikan oleh Allah untuk engkau memahami. Tapi engkau pegang harus dengan makam tu, tawakal tu tadi kan. Jadi tu saya cakap tadi, golongan orang yang begini, bila dia dah kenal diri, dah kenal Allah, Allah tak mau, maknanya contohlah Allah Ta'ala kata gini kepada orang yang dah kenal diri, kenal Allah, aku berikan sesuatu ini supaya engkau tidak nampak benda ni. Sesuatu pun apa yang Allah Ta'ala tunjukkan nanti, Allah bagi rahmat kepada kita sebab kita dah kenal dia, kenal dengan rahmat dia, kita akan nampak, kita tidak akan nampak apa pun Allah tunjukkan kepada kita, syurga ke neraka ke apa benda ke dalam dunia, ke alam ni, tetap kita akan nampak Allah. Itulah Allah Ta'ala kata, inilah rahmat di sisiku. Dan aku menipu kamu kalau sekiranya aku tajalikan ni, aku nampakkan benda yang tajali. Maknanya aku tak nak menipu kamu, maknanya Allah Ta'ala kata. Maka beruntung tu pasal kata orang rahmatan lil alam, rahmatan wahai lana. Rahmat kita minta di sisi Allah, itu maksudnya di sisi Allah dia minta rahmat. Itu yang nak dipaham dia, di sisi dia tu selalu. Maka nanti di sisi dia kita dah akan nampak tu penglihatan yang kita gunakan nanti, akan kita bukan melihat dengan penglihatan mata kita. Kita akan melihat dengan penglihatan dia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa lati. Engkau tidak ada penglihatan dan kita tahu yang kita melihat ni dengan. Maka bila kita menggunakan penglihatan yang dia bagi, yang kita lihat kan, bukan penglihatan yang selama ni kita ingat kita melihat, kita akan nampak kereta. Tapi kalau dia kita dah duduk makam ni, penglihatan kita tak nampak kereta. Walaupun kita nampak kereta, tapi kita kata sebelum aku melihat kereta, Allah lah dahulu. Contoh gitu. Ataupun tidak aku pandang kereta ni melainkan Allah. Itu Allah, bukan kereta tu Allah. Dia dah nampak semua segala-gala tu daripada Allah. Tu tauhid. Baru dia lihat aja dah tauhid dah. Jangan main orang macam ni. Dia punya jurus mata dia aja. Kalau dia kata diam kapal tu kat laut, diamlah dengan pandangan mata aja. Sebab dia tahu segala-gala tu semua hak Allah.
Faham Allah Ta'ala kata sebut benda ni diam. Dia sebutlah diam. Bukan dia punya kata. Sebab datang tu tadi. Ingat? Oh hebat wali. Bukan. Dia dah dengan Allah. Dia tak ada diri. Dia apa dia nak heran benda tu kan? Dia dah tak ada. Semua tu yang cakap tu yang lihat, yang suruh nak jadi kun fayakun, sebab bila-bila pun dia salam. Tak ada yang lain. Dia semata-mata. Itu tadi. Jadi itu saya cakap, beruntung bila kita ketika di dunia lagi kita tidak buta. Barang siapa Allah Ta'ala kata di dunia ini buta, kelak di akhirat lagi teruk buta. Tak jumpa jalan mana pergi. Macam kepala ke bawah, kaki ke atas. Nak jumpa jalan macam mana? Kepala ke bawah. Sesungguhnya bukan mata ni dia dua biji ni yang buta, orang buta bukan. Mata hati dia tak mau mengenali Allah.